Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-athhar wa ala ashabil akhyar wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pada kali ini kita meneruskan pengajian kita dalam rancangan Ilmu Al-Aqaid daripada kitab Mutiara Berharga Ad-Durrus Tsamin fi Aqaidil Mu'minin, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Fatani. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan bahagian yang kedua daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu bahagian Al-Ma'ani, sifat Allah Ta'ala Al-Ma'ani. Pada episod yang lalu kita telah membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan kita tahu bahawa ada baki lagi dua sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Hari ini kita akan bincangkan tentang sifat ma'ani. Apa yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani? Kalau kita tahu bahawa sifat nafsiyah itu adalah untuk diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat salbiyah itu adalah sifat yang tidak ada selain daripadanya. Maknanya dia sahaja yang ada sifat tersebut. Kemudian sifat ma'ani ini ialah sifat yang hampir sama dengan kita, yang ada pada kita, yang ada pada makhluk. Apa sifat ma'ani yang ada, yang mungkin hampir sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada kita? Pertamanya qudrah, ada 7 qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Kudrat lah. Kudrat, iradat, kehendak. Ilmu, ilmulah. Hayah, hidup. Sama, dengar. Basar, melihat. Kemudian kalam. Kalam adalah berkata-kata. Jadi inilah adalah 7 sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang seolah-olahnya hampir sama ada pada makhluk. Sebab itu namanya ma'ani. Ma'ani itu asalnya makna. Maksud macam sama je kan, gitu. Jadi macam sama apa yang ada sifat ini pada makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tahu apakah perbezaannya antara sifat ma'ani ini, sifat Allah Ta'ala dengan sifat kita. Kalau kita kata Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrah, kita pun ada kudrat, kan? Kita pun ada kuasa. Apa beza antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita? Ini yang nak dibincangkan supaya kita kenal benar-benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita. Adakah sama sifat yang ada pada Allah dan sifat yang ada pada kita? Sama atau tidak? Tentulah jawapannya tak sama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat qudrah mutlaqah, sifat yang tidak ada batas. Qudrah Allah Taala ini tidak ada batas, mempunyai satu sifat qudrah tetapi tak terbatas. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kita beri contoh. Contohnya kita mempunyai sifat kudrat, kan? Tetapi kita mempunyai sifat kudrat ataupun kuasa yang terbatas. Contohnya apa barang yang kita boleh angkat? Contohnya air, botol air, kita boleh angkat. Tapi kalau botol air itu ada 30 botol air yang besar, 1.5 liter, ada 30, boleh tak kita angkat seorang-seorang diri kita? Tak boleh. Kita memerlukan kuasa yang kedua, betul? Ataupun apa sahaja alat yang boleh membantu kita, kerana kita tidak mampu untuk menggunakan kuasa yang sama mengangkat perkara tersebut, benda tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai satu kuasa, tetapi dia boleh buat segala-galanya. Dia menciptakan kita, dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan pokok, tanaman, haiwan dan sebagainya menggunakan satu kudrah. Mempunyai satu kudrah.
Jadi sebab itulah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang satu. Bukan maksudnya sifat Tuhan itu satu, tetapi sifat daripada jenisnya itu satu saja. Macam kita ada kuasa, tetapi kalau nak buat lebih daripada itu, kita perlu meminjam minta bantuan daripada yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terbatas dengan kudrah kita yang terbatas. Ini yang dimaksudkan dengan kudrah. Jadi yang dimaksudkan dengan kudrah ini ialah sesuatu kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala perkara yang Allah Taala ciptakan, langit dan bumi, segala makhluk semuanya dia menggunakan satu kuasanya saja, tidak menggunakan banyak kuasa. Ini yang dimaksudkan dengan kudrah. Kudrah, kemudian kita ada iradah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala iradah. Iradah ni maksudnya apa? Kehendak. Maksudnya kehendak. Sebelum kita memahami tentang kehendak ini, kita kena memahami tentang ilmu dulu. Kerana apa? Kerana kita bila nak buat sesuatu, mesti kita kena tahu daripada mana datangnya. Daripada ilmu kita. Kan? Kemudian ada kehendak, maka jadilah kudrah. Berlaku sesuatu sebab ada kuasa, betul? Ada berlaku sesuatu perkara, adanya pokok kerana adanya kudrah Allah Taala, betul? Hasil kan, kudrah itu adalah hasil. Kehendak Allah Taala nak menjadikan pokok. Ada ilmu, Allah Taala ada ilmu untuk menjadikan tanaman, pokok. Maka berlakulah. Jadi ilmu, iradah, kudrah. Kudrah, ilmu, kudrah, iradah, ilmu adalah satu kaitan yang sangat rapat dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu hayah. Hayah adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia macam sifat wujud juga. Dia tidak terkait dengan sifat-sifat yang lain. Dia hanya menumpukan kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hayah. Kerana kalau sekiranya hayah ini tidak ada, maka tidak ada nilai lah sesuatu perkara. Macam seorang tu kan dah tak ada, dah mati. Apa yang ada pada orang yang dah mati? Tak ada apa-apa, tak ada gunanya. Kan? Jadi hayah ini tentulah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kesempurnaan. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita ini, kita berhenti seketika dulu dan kita akan jumpa selepas ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bertemu semula kita dalam rancangan ini lagi, iaitu rancangan Ilmu Al-Aqaid. Kita membincangkan tentang akidah Islam. Pada kali ini saya minta kepada para penonton dan para yang hadir ini untuk bertanyakan soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Nama diberi Nurhani Syafiqah. Saya berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Mengapa musyrikin Mekah menolak dakwah Rasulullah supaya mentauhidkan Allah? Itu saja. Terima kasih saudari Syafiqah yang bertanyakan mengenai mengapa kaum Quraisy Mekah menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kaum Quraisy Mekah ini tidak tahu tentang
Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya ya, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka hanya kenal nama, tetapi tidak tahu tentang sifat-sifatnya, zatnya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak tahu tentang adanya sifat wajib bagi Allah Taala, tidak tahu tentang sifat mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka tahu hanya Allah Taala itu ada. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kita tanya kepada mereka, orang yang bukan Islam, khususnya kepada kaum Quraisy ni, ayat ini diturunkan kepada orang bukan Islam di zaman Rasulullah SAW, maka mereka akan katakan Allah yang menjadikan alam ini. Maksudnya mereka tahu bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam, yang menjadikan kita. Tak ada yang mendakwa mereka menjadikan diri mereka sendiri. Jadi mereka percaya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi masalahnya ialah mereka tidak dapat menerima bahawa Allah Taala itu satu. Allah Taala itu satu, Tuhan itu satu. Dia tahu bahawa Allah Taala itu Tuhan segala Tuhan. Tetapi mereka juga mendakwa bahawa Tuhan-Tuhan lain yang ada bersama Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka sembah, adanya yang dipanggil Lata, Uzza, Manat. Dalam Quran sebut kan. Jadi 3 berhala atau patung yang disembah yang sangat popular dalam kalangan orang Arab ini mereka sembah. Hingga dalam Quran menyebutkan bahawa mereka menyembah patung-patung ini. Kan? Inilah yang dikatakan bahawa mereka tak memahami apa yang dimaksudkan dengan Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Mereka tak kenal. Maka Allah Ta'ala utuskan kepada kaum ini dan juga kita, segala manusia ataupun semua manusia, seluruh manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mengenali Allah Ta'ala dengan kita kenal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bagaimana, sifat Allah Ta'ala bagaimana, af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana, sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kita sebutkan tadi bahawa untuk kenal zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tak ada jalan. Kita tak kenal hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang hakikatnya, maka Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai' wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita supaya membincangkan tentang zatnya, kerana tidak ada seseorang pun boleh membincangkan tentang zatnya. Zatnya sangat rahsia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membincangkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengundangkan masalah yang sangat besar. Jadi dalam perbincangan yang wajib kita bincang adalah mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah munculnya perbincangan mengenai sifat 20. Kerana nak membincangkan tentang sifat Allah Taala, nak kenal Allah Taala, kan? Ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Apa yang pertama dalam kita mempelajari agama adalah mengenal Allah Taala. Nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan jalan kita mengenal sifat-sifatnya. Zat tak boleh kenal. Tak ada orang boleh kenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal sifatnya dan kita kenal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kekurangan yang terdapat pada golongan Quraisy yang tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi mereka mengatakan bahawa ada tuhan-tuhan lain yang mereka sembah yang boleh membantu mereka. Dan mereka menganggapkan bahawa Tuhan-Tuhan ini dapat memberi bantuan. Kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila dia telah masuk Islam, dia kadang-kadang dia tersenyum seorang-seorang. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa kau senyum-senyum?" Kemudian dia menangis. "Kenapa menangis ya Umar?" Lalu Sayyidina Umar kata, "Sebenarnya ada perkara yang aku teringat masa zaman aku dulu, masa aku jahiliah. Yang pertamanya aku tersenyum tu sebab apa? Ketika aku pergi
padang pasir, pergi mengembara tengah padang pasir. Bila aku lapar, aku bawa Tuhan aku. Tuhan dia buat daripada buah tamar. Dia tengok Tuhan dia lapar apa ni. Kan? Lepas tu tengok Tuhan dia kata minta maaf lah Tuhan, aku lapar, aku tak boleh nak buat apa. Lalu dia makan buah-buah tamar tu sampai habis. Jadi ini nak menunjukkan bahawa dia percaya bahawa itu Tuhan, tetapi dia makan. Disebabkan apa? Disebabkan keperluan dia. Yang mereka pegang, percaya itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Di sisi masyarakat, di sisi kemanusiaan dan semua sekali yang tidak berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Maksudnya orang Quraisy ini mempunyai masalah iaitu kefahaman terhadap sesuatu perkara, kan? Tetapi perkara itu salah. Jadi dengan apa yang telah Allah Ta'ala nyatakan tersebut, dengan diutuskan Nabi untuk membantu orang Quraisy di Mekah ini, maka di situ timbullah satu rahmat yang sangat besar kepada masyarakat Quraisy di Mekah. Tetapi mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun telah ada banyak mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan, tetapi mereka tetap menolak. Jadi kita berhenti seketika, insya-Allah kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam perbincangan kita mengenai ilmu al-aqaid. Kita masih membincangkan tentang sifat al-ma'ani. Kita sambung pengajian kita, iaitu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sama', basar dan kalam. Sama' maksudnya mendengar, basar maksudnya melihat, kalam maksudnya berkata-kata. Jadi kita akan bincangkan mengenai tiga sifat ini. Apa yang dimaksud dengan sama'? Sama' mendengar. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan kita mendengar? Kalau kita mendengar melalui telinga, Allah Taala mendengar guna apa? Kita ada alat mendengar, kan? Kalau doktor dia nak test jantung kita, dia pakai alat, kan? Stetoskop, kan? Dia dengar jantung kita. Sebab apa? Tak dengar. Jantung tu tak boleh nak didengar begitu saja. Kerana apa? Maksudnya kerana pendengaran kita sangat lemah. Kita juga tak boleh nak dengar benda yang jauh. Sebab itu kalau sembahyang itu kita ada apa? Kita ada pembesar suara. Masjid letak pembesar suara supaya kita boleh mendengar. Kalau tak ada pembesar suara, tak akan kita dengar. Begitu juga kita pakai apa? Headphone, kan? Dengar sorang-sorang. Jadi ini semua adalah alat untuk kita mendengar. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala begitu? Perlukan alat mendengar untuk mendengar? Maka jawapannya tidak. Lepas tu macam mana kita nak faham? Kalau kita nak tahu Allah Ta'ala itu mendengar bukan melalui telinga, bagaimana kita nak faham bahawa Allah Ta'ala itu mendengar menggunakan apa? Akal kita berfikir, kan? Akal kita berfikir,
Maka kita dah bincangkan dah pada episod yang lalu. Bagaimana kita nak memahami? Ialah dengan kita meneliti kehidupan kita. Waktu kita tidur, contohnya kan, kita mimpi dalam mimpi kita dengar, kita lihat, guna apa? Adakah kita menggunakan panca indera yang biasa kita gunakan untuk melihat, mendengar? Tidak. Kan? Jadi ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, berkata-kata bukan dengan mulut. Kan? Jadi mendengar adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu bagi orang yang tidak mendengar, kecacatan pada pendengaran, susah dia nak memahami apa yang kita nak sampaikan tentang perkara yang berkaitan dengan akidah. Kan? Dia menggunakan mata sahaja boleh melihat untuk memahami, tetapi pendengaran tak jelas. Jadi pendengaran sangat penting. Kalau sekiranya dia dengan pendengaran dia itu tak sempurna dia memahami tentang agama, maka dia tak jatuh kepada perkara yang wajib dia pelajari. Maksudnya dia tak semestinya dia boleh memahami. Contohnya baca Fatihah, dia tak boleh baca Fatihah. Orang pekak kan? Orang pekak boleh membaca ke? Orang pekak dia tak boleh membaca kan? Melihat sahaja mungkin. Kan? Tapi dia tak boleh membaca. Bila dia tak boleh membaca, disebabkan pendengarannya kurangnya pendengaran, maka dia tidak diwajibkan seperti mana yang kita wajib. Maka apa yang diwajibkan kepada mereka, apa yang boleh mereka fahami sahaja. Contohnya nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dia tidak akan memahaminya. Kita dengar melalui telinga, memahami menggunakan akal. Tetapi kalau tidak ada telinga untuk mendengar, macam mana kita nak faham? Dengan membaca, macam mana kita nak faham? Kan? Jadi semua perkara ini kita perlukan untuk kaedah-kaedah untuk kita fahami. Sebab itu kita juga lihat sekarang ini ada kaedah untuk sampaikan kepada golongan orang yang tidak mendengar ini dengan adanya bahasa isyarat. Tapi bahasa isyarat sekalipun tak melengkapi lah. Bukan 100% tepat kan, sebab bahasa dia yang digunakan untuk berkomunikasi, untuk memahami. Mungkin perkara yang asas mungkin dapat dia tahu, tetapi yang sebenarnya tak tahu. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar, dia tidak pekak. Dia tidak pekak. Kalau kita tengok orang yang tak dapat mendengar itu, kita kata orang ini cacat. Kenapa dia cacat? Kerana dia tidak mempunyai kesempurnaan dalam mendengar. Jadi sebab itulah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna dalam dengan sifatnya ini, mendengar dan melihat. Begitu juga penglihatan. Allah Taala melihat. Allah Taala melihat bukan macam kita melihat. Kita melihat dengan mata. Allah Ta'ala bukan dengan mata. Dia melihat dengan penglihatannya. Begitulah untuk kita memahami tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa boleh faham. Boleh faham. Janganlah pula tak faham. InsyaAllah boleh faham. Dan satu lagi kalam. Kalam iaitu berkata-kata. Kenapa Allah Ta'ala ni boleh berkata-kata? Kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa dia boleh berkata-kata. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Seorang je Nabi yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Nabi Musa. Tapi ada juga yang lebih hebat daripada itu. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Apabila baginda SAW mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang solat fardu. Jadi kesemua yang kita bincangkan daripada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah yang kita akan bincangkan selepas ini, semuanya ini adalah sifat yang wajib kita pelajari dan kita fahami untuk menguatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini dulu perbincangan kita pada episod ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan juga penaja rancangan ini iaitu Jakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.